Dan bertemu kembali dalam perbincangan menjelang pengumuman bajet 2015 pada petang ini, dan kita akan bersama dengan dua tetamu untuk perbincangan bajet untuk topik pemborongan dan juga peruncitan. Dan dua tetamu saya pada hari ini adalah Chris Wong, Setiausaha Agung Persekutuan Peruncitan dan juga Franchise ASEAN, dan juga Farah Rosli, Rakan Niaga Perniagaan Perkhidmatan Cukai Perniagaan EY Malaysia. Selamat datang ke studio, dan kita akan bincangkan perkara ini di Bursa Malaysia bersama dengan rakan setugas saya Najib Ma'aruf, dan saya juga ada rakan ataupun ada tetamu daripada PRAI Kota Kinabalu dan juga Kota Baru. Dari PRAI adalah alias Haji Ali, Pak Ali Food Industry. Jadi jika anda pernah pergi ke Pulau Pinang, anda pernah makan jeruk Pak Ali itu, kita akan bersama dengan dia sebentar lagi. Dan seterusnya Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmun yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Cawangan Sabah, dan seterusnya Dr. Anis Amira Abdul Rahman, Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar dan juga Keusahawanan, Fakulti Keusahawanan dan juga Perniagaan UMK. Dan kita akan bincangkan tentang sektor pemborongan dan peruncitan. Melihat kepada KDNK suku kedua 2014, sektor pemborongan dan juga peruncitan yang diletakkan di bawah services sektor menyumbang kepada sekitar 9.1% kepada sektor perkhidmatan dan juga menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar. Dan ini membabitkan NKEA sektor pemborongan dan juga peruncitan yang akan memberikan mewujudkan 454,000 peluang pekerjaan, 150,000 pendapatan. Ini semua angka-angka yang saya akan berikan. Soalan saya adalah, menjelang tahun 2015, 1 April, kerajaan akan melaksanakan GST. Dan bagaimanakah pelaksanaan tersebut akan memberikan kesan kepada sektor pemborongan yang peruncitan yang saya rasa jangkanya tentu banyak terlibat dalam pelaksanaan GST. Mungkin kita boleh mulakan dengan Chris? Kalau kita lihat pada isu GST, saya rasa yang pertama, isu GST pelaksanaannya agak sukar. Bukan kerana GST tidak boleh diterima pakai. GST ialah satu konsep yang amat bagus. Kalau kita lihat pada saranan World Bank, ini adalah salah satu kriteria untuk menjadi negara maju. Tetapi pelaksanaan di akar umbi itu agak payah kita nak lihat. Kita lihat kalau contoh kedai runcit. Rata-rata kedai runcit yang berada di kawasan desa ataupun pinggir kota. Contoh mungkin di kawasan Setapak ataupun kawasan Gombak. Saya cuma bagi contoh di sana. Kawasan Gombak yang mungkin berdekatan dengan Batu Cave ataupun Zoo Negara. Kita nampak banyak kedai runcit di sana. Tetapi kedai runcit di sana tu rata-ratanya kedai runcit orang kata pakcik makcik yang menguruskan. Generasi kedua tu mungkin tidak menguruskan sebab mungkin dah ada CJ diploma ataupun ijazah dan mungkin bekerja di syarikat swasta ataupun gegasi. Jadi kita lihat pada pakcik nak makcik sebegini, mereka ni kurang dalam ilmu komputer. Kita bagi contoh perisian yang paling mudah sekali di dalam accounting, mungkin Farah boleh sebut kemudian, USB. Kalau mereka tak erti nak pakai USB, bermaksud mereka tak erti nak computate, nak buat pengkiraan GST. Jadi kerajaan harus lihat daripada segi aspek tersebut. Adakah peruncit kita adalah ready, bersiap sedia untuk melaksanakan GST. Kalau tidak, kelak kita akan ada isu. Tapi di satu spektrum yang akhir, peruncit-peruncit yang berskala besar, tentunya mereka sudah bersedia, dan adakah ini akan memberikan kesan kepada, biarpun mereka bersedia, adakah ia akan memberikan kesan kepada operasi mereka, kepada perniagaan mereka, kepada jualan mereka mungkin untuk tahun pertama contohnya? Kita kena lihat pada dua isu. Satu ialah isu peruncitan. Contoh saya bagi peruncitan yang besar seperti Tesco ataupun Aeon ataupun Giant, mereka bersedia sebab mereka sudah ada perisian. Jadi dan mereka pun berniaga secara cash ataupun kredit kad, tetapi boleh dapat balik duit selepas digunakan kredit kad oleh pembeli dalam masa 3 hingga 5 hari. Jadi duit yang mereka dapat tu mereka boleh langsaikan cukai GST sebelum 30 hari. Tetapi bagi peruncitan yang berada dalam sektor servis, contoh tourism ataupun sebuah company yang buat event management, orang kata, mereka isu satu invoice. Invoice yang di-issue tu kepada sponsor ataupun pembeli tiket, tetapi diberi kredit 30 hari. Tetapi dalam masa 30 hari itu kita kena langsaikan cukai GST kepada kerajaan. Jadi isu kepada peniaga SME terutamanya ialah isu cash flow.
unjuran kewangan mereka. Adakah aliran kewangan mereka itu kukuh atau tidak? Kerana banyak upfront cash, wang pendahuluan yang harus dipakai untuk membayar GST. Jadi kita lihat kalau isu cash flow ni menjadi satu isu yang amat besar kepada peruncitan terutamanya SME, kita akan lihat dalam masa 6 hingga 8 bulan banyak company yang akan struggle, banyak company yang akan tidak dapat mengimbangi aliran tunai mereka, dan kita mungkin berdepan dengan isu bisnes tersebut mungkin akan ditutup. Okey. Ataupun mereka akan meminjam daripada peminjam-peminjam yang tidak berlesen. Saya tak nak sebutlah. Okey. Jadi ini satu isu sosial yang akan berlanjutan kemudian. Kepada Farah daripada Ernst & Young, pakar cukai kita pada hari ini akan muncul beberapa kali pada hari ini untuk membincangkan tentang GST. Daripada segi isu pelaksanaan dan juga pemahaman tentang GST sendiri. Sebab saya rasa ramai yang masih lagi tidak faham, biarpun orang individu persendirian ataupun syarikat-syarikat, apatah lagi seperti dikatakan oleh Chris tadi itu, dengan izinnya mums and pops punya bisnes ataupun perniagaan. Pemahaman dan juga mungkin perincian dan juga perhalusan untuk implementasi GST tersebut, ia akan dilaksanakan dalam masa 6 bulan lagi. Bagaimanakah ia harus dilakukan untuk memastikan bahawa jika syarikat SME ingin ataupun harus menggunakan terlibat dalam GST ini, mereka harus ada cash flow yang cukup contohnya. Pemahaman tersebut, pendapat Farah sendiri, dan implementasi. Ya, terima kasih Rizal. Kalau kita tengok GST ini adalah cukai barang dan perkhidmatan. Maknanya adalah cukai yang akan dipukul rata ke atas pengguna. Okay? But kalau kita tengok GST ni, dia diunjurkan, disarankan kerana kita kena reform, kita kena buat reformasi kepada sistem percukaian. Maknanya kalau sekarang ni cukai dikenakan ke atas pendapatan, GST adalah cukai ke atas transaksi. Jadi apa-apa transaksi yang dikenakan GST, basically dia work in macam mana negatif kan. Maknanya kalau you tak masuk dalam senarai barang-barang yang zero rated ataupun exempted, manakala barang atau perkhidmatan tu akan dikenakan GST. Saya tengok impact GST ni pada dua bahagian. Macam Chris kata tadi, kepada SMEs dan juga kepada syarikat-syarikat besar. Okay? Kalau saya lihat kepada SMEs, kan, konsep GST ni satu adalah pendidikan. Bila ada sesuatu yang baru, pendidikan, awareness ataupun pengetahuan tentang benda baru tu dalam kes ni GST penting. Kalau kita tengok pendidikan, banyak yang telah dibuat oleh kerajaan. Kalau kita Google aja lah katakan kan, orang-orang student ataupun siapa-siapa kedai-kedai moms and pops tadi, kalau di Google aja ada banyak pendidikan kan. Kalau kita tengok kepada bisnes besar pula, mereka ada banyak peluang kan. Mereka sudah ada IT system yang boleh support, mereka sudah ada accounting data yang cukup support. Jadi mungkin pada mereka tidak ada masalah besar sangat berbanding dengan SME. Tetapi pada SME, kalau dilihat pada aspek teknikal GST ni adalah tax yang boleh di-claim balik. Kan, kalau maknanya kalau katakan peruncit tu menjual sesuatu barang dan barang itu ada 6% GST, apa-apa GST yang dikenakan ke atas dia boleh ditolak dengan GST yang dikenakan oleh supplier dia. Jadi sepatutnya dia akan netkan efekkan GST itu. Ini semua kedengaran begitu complicated sekali, begitu sukar sekali. Apakah yang harus dilakukan untuk melihat kepada isu-isu yang dibangunkan oleh Chris daripada segi SME dan juga yang mungkin kurang berkemampuan untuk berada dalam proses implementasi tersebut? Haruskah SME dan juga perniagaan dengan pendapatan sekian ke bawah diberikan exemption ataupun jangka masa lebih panjang untuk melaksanakan GST ini berbanding dengan syarikat-syarikat yang lebih besar contohnya? Adakah ini mungkin sesuatu yang boleh dilihat dalam bajet 2015? Tidak semua barang dan perkhidmatan akan dikenakan GST. Jadi kalau macam katakan orang tu menjual beras, tu zero, tidak ada GST, tidak dikenakan. Kalau sektor education ataupun sektor healthcare, kan,
tidak ada GST dikenakan. Maknanya itu dipanggil kategori exam lah, kan? Dan exam maknanya tidak perlu buat apa-apa. Tidak dikenakan apa-apa tanggungan ke atas dia untuk berbuat apa-apa kalau dia exam. Kalau zero tidak dikenakan. Jadi maknanya kalau saya pergi ke pasar membeli sayur, membeli ikan, membeli ayam, selagi ayam tu ayam mentah, ayam bulat, orang kata ayam potong 16, potong 8 ke, memang tidak ada GST, kosong. Okey. Jadi tidak membebankan. Tapi pendapat tentang pendidikan tu ataupun pengetahuan tentang GST itu adalah sesuatu yang perlu ditanggung oleh SME. Perlu. Dan mungkin terpaksa menanggung sedikit kos untuk mungkin employ orang untuk buat GST return setiap bulan ataupun setiap 3 bulan, tertakluk pada syarat, dan mungkin terpaksa tanggung kos sedikit untuk IT, untuk sistem IT baru. Pendapat Chris tentang apa dikatakan oleh Farah tadi itu bagaimana? Adakah Chris juga bersetuju dengan tempoh penangguhan ataupun Chris bersetuju dengan kos untuk pembelajaran dan juga kos untuk memastikan GST ready itu harus dilakukan sekarang dan juga dilakukan dengan segera untuk memastikan kefahaman dalam GST itu sendiri? Pendapat saya, kalau kita lihat dah kita wawarkan sejak daripada awal tahun ni, 1 hari bulan April tahun depan akan berkuat kuasa, bermaksud kita kekalkan 1 hari bulan April. Tetapi buat sementara waktu masa yang tinggal ni, kita kena ada penguatkuasaan pendidikan. Bukan penguatkuasaan GST, tetapi penguatkuasaan pendidikan di mana kita wajibkan peruncit ataupun SME untuk menghadiri kursus. Itu yang penting. Saya nampak banyak kursus. Tetapi kursus yang kita sedia ada ni kursus umum. Kursus umum di mana hanya pengetahuan apa itu GST. Tetapi khusus bagaimana melaksanakan GST itu tidak dikuatkuasakan secara spesifiknya. Ada khusus tu, tetapi mungkin dari segi bayaran, ada setengah peruncit tu fikir mahal. Ada setengah khusus tu khusus 2 hari, 1,200, 1,800, dan mereka mungkin tidak berkemampuan. Dan mungkin kalau mampu pun, tetapi daripada segi pengetahuan IT tu kurang celik. So bila kurang celik, kita juga ada isu bagaimana kita nak implementasikan sistem GST kelab. Jadi saya lihat ialah banyak pada isu pendidikan dan penguatkuasaan pendidikan. Okey, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tamu kita daripada UMK di Kota Baru untuk membincangkan tentang, selepas kita bincangkan tentang GST, we get the big issue out of the way first. Kita akan bincangkan tentang keusahawanan dan juga industri-industri franchise di Malaysia ini, dan juga melonjak ke hadapan. Kita nak bincangkan tentang menambah nilai kepada SME dan juga PKS dan juga kepada semua sektor peruncitan dan juga pemborongan di Malaysia ini. Apakah yang perlu dilakukan untuk mungkin tambah nilai kepada barangan, tambah nilai kepada perkhidmatan, tambah nilai kepada modal insan, dan apakah yang boleh dilakukan dalam bajet 2015 ini untuk mencapai sasaran pewujudan pekerjaan dalam sektor pemborongan dan juga peruncitan dan juga sumbangan kepada negara yang seperti dikatakan sebentar tadi. Kita akan bincangkan isu tersebut sebentar lagi.